يا الله 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 يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama menambahkan
bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah setiap minggu yang kedua dan juga yang keempat, hamba akan bersama-sama dengan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah untuk kita sama-sama belajar dan juga tafaqquh berkaitan dengan qanun jenayah syar'iyah. Qanun jenayah syar'iyah insya-Allah kita akan sama-sama baca pada minggu yang kedua dan juga yang keempat pada hari Sabtu. Dan kitab yang hamba gunakan sebagai rujukan sepanjang insya-Allah kuliah hamba guna kitab Qanun jenayah syar'iyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Al-Quran dan juga hadis oleh Haji Said Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Qanun jenayah syar'iyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Al-Quran dan juga hadis oleh Haji Said Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Beliau adalah walaupun beliau adalah bekas Mufti Negeri Sabah, tetapi beliau berasal daripada Kelantan. Beliau berasal daripada Kelantan, dilahirkan di Kedalalak. Dilahirkan pada 1923. Dia mati dah. Dia mati pada tahun 2009 tak silap hamba. Dia orang Kelantan dan berasal daripada Kedalalak, dan akhir sekali beliau dilantik menjadi Mufti Negeri Sabah. Dan banyaklah kitab-kitab orang panggil karangan daripada beliau yang mana kita boleh beli, khususnya di Ja'farawah lah. Ada buku-buku dia dan kitab hamba baca ni pun ada jual di Ja'farawas. Jadi sebagai muqaddimah hamba pada pagi ni nya, hamba akan sebut secara ringkaslah berkaitan dengan pengenalan dan juga hukum-hukum jenayah syar'iyah yang menjadi kewajipan kepada kita untuk kita tahu. Dia kata sini pengenalan dalam fiqh Islam yang diistilahkan oleh fuqaha qanun atau syariah ialah perundangan Islam atau perundangan syarak yang termasuk di bawah perundangan tersebut undang-undang jenayah syar'iyah atau undang-undang qanun jenayah syar'iyah, iaitu undang-undang syarak bersabit dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syar'iyah. Jenayah menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabuli kehormatan atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Itu maksud jenayah di sisi agama kita, iaitu perilaku yang jahat, perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabuli kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Jenayah mengikut pentakrifan fuqaha sebagaimana yang disebutkan tadi adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakan yang wajib dikenakan hukuman qisas ataupun diyak. Diyak ni
kita akan belajar lepas pada ni, iaitu ganti rugi. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebahagiannya adalah termasuk dalam jenayah yang umum yang tertakluk di bawah kesemua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat ataupun ta'zir. Itu secara ringkas. Maknanya kita akan belajar hudud ni gapo, qisas ni gapo, diyat gapo dan juga ta'zir. Okey. Hukuman hudud. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah Ta'ala yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya dan tidak boleh diubah suai dan dipindah. Bila kita sebut hukuman hudud, maka yang pertama, hukuman itu telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, ianya adalah hak Allah Ta'ala. Hukuman itu adalah hak Allah Ta'ala. Bila hak Allah Ta'ala, dia tidak boleh ditukar ganti hukuman dia, dan tidak boleh diubah suai, dan tidak boleh dipindah. Kalau mari lagu tu, gak lagu tu lah. Sehebat mana pun manusia, sebijak mana pun manusia, dia tak boleh nak ubah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan Rasulnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Firman Allah Ta'ala, wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ni kita panggil ayat muhkam, bukannya ayat mutasyabihat. Ayat muhkam ni Allah Ta'ala jelas sebut kepada kita, sesiapa yang tidak melaksanakan hukuman dan ketentuan Allah Ta'ala, maka mereka daripada kalangan orang-orang yang zalim. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, dia ada kesalahan dia. Yang pertama, berzina, iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syarak. Mana-mana lelaki ataupun perempuan yang berzina, wal'iyazu billahi min zalik, maka mereka berdua mesti dikenakan hukuman hudud. Yang kedua, menuduh orang yang berzina, menuduh orang itu berzina, ataupun kita panggil qazaf, iaitu membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci, atau menafikan keturunannya. Bukan anak aku ni, contoh. Dan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi. Mau ni berzina ni, duk saja-saja dia royak kau kahwin ni, mu ni zina. Lepas tu tanya mana saksi, tak ada. Kena, kalau bak qazah dia kena sebab sebanyak 100 kali sebatang. Yang ketiga, minum arak atau minuman yang memabukkan, sama ada sedikit ataupun banyak, mabuk ataupun tidak. Minum arak sikit ya, 2 titik, 3 titik, tak mabuk pun, walaupun tidak mabuk, maka dikenakan hukuman hudud. Yang keempat, mencuri, iaitu memindahkan
secara bersembunyi harta daripada jagaan atau milikan tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan atau milik tuannya. Curi. Yang kelima, murtad, iaitu orang yang keluar daripada agama Islam sama ada dengan perbuatan atau dengan perkataan atau dengan i'tiqad kepercayaan. Lagi, merompak ataupun kita panggil hirabah ataupun harabah, iaitu keluar seseorang atau sekumpulan yang bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan dengan secara kekerasan. Merompok, hudud juga. Dan terakhir, penderhaka ataupun kita panggil buruh, iaitu segolongan umat Islam yang melawan atau menderhaka kepada ulil amri yang menjalankan syariat Islam dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila sebut hukum hudud, maka kena telitah dalam kepala kita. Pertama, berzina. Yang kedua, menuduh orang-orang berzina, qazaf. Yang ketiga, minum arak. Yang keempat, mencuri. Yang kelima, murtad. Yang keenam, merampok. Yang ketujuh, penderhaka ataupun buruh. Hak tu kategori hukum hudud. Bila sebut hudud, ianya adalah hak Allah Ta'ala, tidak boleh dipindah, tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa. Contoh, si A berzina dengan si B, maka keluarga si B kata, tak apalah, tak perlu reject lah, tak perlu sebab aku maafkan dia. Tak boleh, kerana itu adalah hukuman hudud. Maka tidak boleh ada sesiapa pun yang layak untuk memaafkan kesalahan-kesalahan hudud, kerana ini adalah hak Allah Ta'ala. Okey, habis. So yang kedua, hukuman qisas. Qisas ni apa qisas? Iaitu sama seperti hukuman hudud juga, iaitu hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah hukumannya di dalam Al-Quran dan juga hadis, yang wajib dikenakan ke atas penjenayah yang sabit kesalahannya di dalam mahkamah. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, melukakan dibalas dengan luka, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Ni Islam ajar. Contoh, kalau dia toreh di pipi kita sepanjang 1 inci, maka mahkamah kata mu boleh toreh muka dia sepanjang seci juga. Kalau lebih daripada seci, mu kena bayar ganti rugi. Sebab apa? Sebab dia toreh kita sikit, kita toreh dia banyak. Tak boleh, salah dah. Tak betul. Kalau dia kerak jari telunjuk, kita pun mahkamah benar, kita kerak jari telunjuk. Ni kerak pula dia jari clicking pada muka. Tak boleh. Maknanya kalau jari telunjuk sama-sama jari telunjuk. Ni dibenarkan oleh mahkamah. Jangan pula kita buat sendiri. Dah mu kerak tangan aku kak, aku kerak tanganmu juga. Tak boleh. Dia mesti mendapat kebenaran daripada mahkamah syariah, khususnya daripada hakim. Tak boleh buat sendiri, sama-sama suka. Tak boleh. Nak balas denda tak boleh. Dia kena ada proses dia. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman qisas. Apa dia kesalahan dia? Yang pertama, membunuh orang lain dengan sengaja. Wal'iyadzu billahi min zalik. Puas duduk saja pergi bunuh orang. Maka kena hukum qisas.
Yang kedua, menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. Puas-puas duduk saja, nyerih telinga ataupun nyekerak lidah, maka dikenakan hukuman qisas. Yang ketiga, melukakan orang lain dengan sengaja. Duduk saja toreh orang tu tak boleh. Kalau berlaku sungguh, maka dikenakan hukuman qisas. Okey. Kesalahan yang wajib dikenakan hukuman diat. Diat ni masuk amur ganti rugi. Kena bayar ganti rugi. Dalam Islam ni, dia kena nilai anggota tubuh badan manusia ni ada barang-barang ataupun harga-harga ataupun nilai-nilai yang tertentu. Hak kena bayar ganti ruginya pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Dia panggil al-qatlu shibhil amd. Pembunuhan serupa dengan sengaja. Maksudnya apa? Dia tak sengaja bunuh orang tadi. Contoh, bagaimana taswir dia? Dia balah. Dia pergi tumbuk kawan ni. Biasanya tumbuk ni bukan alat untuk membunuh. Tapi tak kena guna hari tu, kuatnya tumbuk, mati kawan tu. Bila mati, dia panggil pembunuhan serupa dengan sengaja. Beza dia dengan sengaja kan? Bunuh dengan sengaja ni pisah. Dia menggunakan alat-alat yang goliknya mati. Pisah ke, pistol ke. Maka orang ni dia dikategorikan sebagai bunuh dengan sengaja. Hak menyerupai sengaja, dia katak dengan orang panggil batin nyapu, tiba-tiba mati. Ni orang panggil pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Maka kalau jenis lagu ni wajib bayar ganti rugi. Yang kedua, pembunuhan yang tersalah. Orang panggil al-qatlul khata'. Bunuh tak sengaja. Masuk hutan, nampak bawa pistol, dia nak tembak, tupa ke, berapa ke, kena saing dia alik sana, maka dikategorikan sebagai bunuh tak sengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang sengaja, yang dimaafkan oleh wali ataupun ahli waris orang yang dibunuh. Tiga. Hak ni hak yang ketiga ni memang bunuh dengan sengaja. Senjata, pisau ke, balah, ambil pisau awak tubik, nyotikai di dada kau, di perut, mati kau itu. Asalnya tak boleh dia, sebab dia bunuh dengan sengaja. Tapi bila ahli waris dia tu maafkan kesalahan pembunuh, contoh anak beranak lah balah, wal'iyazubillah mizalik, balah mati, kawan tu mati, hak bunuh dia ni pak saudara dia, maka anak saudara ke, keluarga si mati ke, tak apalah, moga anak beranak dia ambo maaf lah. Bila maaf tu, dia bukan maaf saja, kita kena bayar ganti rugi. Kena bayar ganti rugi nilai manusia ni. Jadi ganti rugi kita ni, orang supaya kita ni berapa? 100 ekor unta. Nilai dia 100 ekor unta. Tak nampak unta ni gapo dia, payah nak nampak unta ni. Jadi 100 ekor unta ni dalam fiqh kata kita convert ke kambing, mudah. Kambing 2000 ekor kambing. Kalau lembu 200 ekor lembu. Seekor lembu berapa lah ni? Seekor lembu 4,000. Boleh 4,000. Kalau 4,000, 200 ekor kali 4. Tu nilai kita.
Kalau kambing kira kali 2,000. Nilai seekor kambing kali 2,000. Kalau lembu, nilai seekor lembu kali 200 ekor lembu. Itulah nilai manusia yang ditetapkan oleh agama kita. Bukan murah, nilai kita ni mahal. Sebab tu 3 jenis tadi kena bayar ganti rugi. Bunuh menyerupai sengaja, ataupun pembunuhan yang tersalah, ataupun pembunuhan yang sengaja yang dimaafkan oleh wali ataupun ahli waris, maka dikenakan hukumnya qisas dan juga bayar ganti rugi. Yang terakhir, hukuman ta'zir. Ta'zir ni apa? Iaitu kesalahan-kesalahan yang hukumannya merupakan dera, iaitu penjenayah-penjenayah tadi tidak dijatuhkan hukuman hudud ataupun qisas. Hukuman ta'zir dalam qanun jenayah syar'iyah adalah hukuman yang tidak ditentukan dan ditetapkan Allah Ta'ala qadar atau bentuk hukuman itu di dalam Al-Quran dan juga hadis. Bila sebut hukuman ta'zir, Allah Ta'ala tak sebut hukuman hak ni secara jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis. Tak sebut dengan jelas. Dan tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala qadar dia berapa. Maka mari mana hukuman dera ke atas penjenayah-penjenayah yang telah sabit kesalahannya di dalam mahkamah dan hukumannya tidak dikenakan hukuman hudud ataupun qisas kerana kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah itu tidak termasuk di bawah kes yang membolehkannya dijatuhkan hukuman hudud ataupun qisas. Jenis ataupun qadar serta bentuk hukuman ta'zir itu adalah terserah kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan ke atas penjenayah itu, kerana hukuman ta'zir itu adalah bertujuan untuk menghalang penjenayah-penjenayah mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan tadi, bukan untuk menyeksa mereka. Jadi mana-mana orang panggil jenayah yang tidak ada di bawah hudud, tidak ada di bawah qisas, maka hukuman itu mesti diletakkan di bawah hukuman ta'zir. Contohnya rogo. Kes rogo, hudud tak ada rogo, qisas tak ada rogo. Lepas tu orang pesalah mari mengadu kepada mahkamah syariah. Orang ni rogo dia. Lepas tu ada bukti. Nak letak mana? Nak buat lagu mana ke orang ni? Maka mesti diletakkan di bawah hukuman ta'zir. Berapa hukuman dia? Terpulang kepada hakim. Nak penjara ke, nak denda ke, nak buat daerah ke, nak buat negeri, itu terpulang kepada hakim. Maknanya hukuman yang tidak ada di dalam hudud dan juga qisas, dia tidak akan terlepas daripada undang-undang Allah Ta'ala. Ambo royak tu apa? Kerana ada di kalangan orang-orang kita yang tidak belajar serupa dengan kita, dia kata kalau orang yang melakukan orang panggil gapo jenayah rogo, maka penrogol akan terlepas. Perogol akan terlepas kerana tak ada dalam hukum hudud. Betul, tak ada dalam hukum hudud. Tak ada dalam hukum qisas. Betul, tapi tidak terlepas daripada hukum ta'zir. Kerana dalam kepala dia nampak undang-undang Islam ni hukum hudud je. Sedangkan kita belajar sini ada hudud, ada qisas dan juga ada ta'zir. Maka nak ayatnya kesalahan syariah yang dilakukan oleh orang panggil pesalah ni tidak akan terlepas
daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana terikat dengan hukuman ta'zir. Walaupun tak ada dalam hukuman hudud, walaupun tak ada dalam hukuman qisas, tetapi ada di dalam hukuman ta'zir. Maknanya kuk mana-mana pun tidak akan terlepas. Okey, undang-undang Islam ni sangat-sangat adil dan sangat-sangat baik, sama ada kepada orang Islam ataupun bukan orang-orang Islam. Ini kewajipan kita kena percaya. Kewajipan kita kena percaya, keyakinan kita kena percaya undang-undang Islam ni sangat-sangat baik dan sangat-sangat adil hatta kepada orang bukan Islam sekalipun. InsyaAllah lepas pada ni kita akan belajar satu persatu. Cuma amo nak bagi gambaran secara umum sebelum kita berhenti pada pagi ni. Amo ambil satu kes yang berlaku dalam negara kita. Amo ambil satu kes yang berlaku dalam negara kita. Nak royaknya undang-undang manusia ni tidak adil, kecuali undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja yang adil. Sebagai contoh, bulan Mei 2015, lama dah ni, 5 Mei 2015, kalau kita ingat balik, berlaku kemalangan di Lebuh Raya Diu. Lebuh Raya Diu, ceritanya puak-puak naik kereta Myvi berlumba atas Lebuh Raya Diu. Kalau kita ingat balik, boleh search dalam YouTube. Puak-puak Myvi ni dia berlumba kereta atas Lebuh Raya Diu. Berlumba. Dia telah melanggar sebuah kereta. Dah berlumba, langgar sebuah kereta. Dalam kereta tersebut ada seorang lelaki bersama-sama dengan isteri dia dan 3 orang anak. Hak mati tok laki dia, hak jatuh. Hak mati bini dia. Lepas tu bayi yang berusia 7 bulan. Maknanya 3 orang hak mati. Suami isteri, lepas tu bayi. Tak silap ambo 2 orang lagi tu tak mati. Kalau lah ni cerita dia diperok oleh mak saudara dia, tak silap ambo. Ni 2015 lagi. Okey. Maka undang-undang hak ada lah ni, undang-undang kita hak ada lah ni, kalulah disabitkan kesalahan, dia akan dicabik di bawah seksyen 41 yang hanya pesalah dikenakan hukuman penjara tidak kurang daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun penjara, dan denda tidak kurang daripada 5,000 dan tidak lebih daripada 10,000, dan hilang kelayakan daripada memegang lesen memandu selama tidak kurang daripada 3 tahun. Tu undang-undang yang ada dalam negara kita. Maknanya penjara cemok tu bayar pula tak lebih daripada 10,000 riyal, dan juga hilang kelayakan untuk mendapatkan lesen memandu lebih, orang panggil kurang daripada 3 tahun. Tu undang-undang yang ada dalam negara kita kepada pesalah-pesalah ataupun penjenayah tadi. Hak bawa kereta, belum bawa kereta, pergi tepuh kereta orang lain, mati orang hak dalam kereta tu. Okey, tu undang-undang dalam negara kita. Kita belajar undang-undang Islam pula kerana biar kita nampak beza. Kalau kita cara dalam kes ni mengikut undang-undang Islam, maka kita mula-mula sekali kena kategorikan kesalahan dia tadi tu kesalahan gapo. Kok mana-mana pun dia kena letak di bawah kisah
kerana mati orang tu. Cuma kita letak dia ni bunuh dengan sengaja ke ataupun tidak sengaja ataupun tersalah bunuh. Maka ulama-ulama kata dalam kes ni kita kena letak kategori dia gapo? Bunuh dengan tidak sengaja. Dia belum buah kereta, tak ada niat pun tepuh orang sampai mati. Mana kita letak bahawa hukumnya bunuh dengan tidak sengaja. Okey, kalau bunuh tidak sengaja, kita belajar sani, dia kena bayar ganti rugi. 3 orang mati. Berapa nilai dia kena bayar ganti rugi? Kalau seorang 200 ekor lembu. Kalau 3 orang 100 ekor lembu. Cuba kira. Tubik berapa? Hak tu lah ganti rugi, hak sebenar. Hak mengikut syariat Islam yang wajib dibayar kepada keluarga si mati. Bukannya 10,000 riyal. Dah dia kata sini paling banyak 10,000 riyal. 10,000 riyal tak cukup. Hak sebenarnya sore 200 ekor lembu. Kali 3 orang tadi, jadi 900 ekor lembu. Kira 900 ekor lembu kali dengan nilai semasa lembu lah ni berapa? 4,000, 4,500 kali tubik. Hamba rasa juta, ratus ribu. Hak sepatutnya dibayar kepada keluarga si mati. So lagi hak ni hak terbaru 2020. Nak ayatnya beza undang-undang Islam dengan undang-undang penjajah. Sebab tu penting kita belajar ni. Biar nampak adil, baru nampak comel. Hak terbaru 15 Oktober 2020. Pemandu Myvi. Hak mabuk. Jala juga ni Myvi juga. Maaf lah hak nak Myvi tu. Betul lah. Pemandu Myvi, dia bawa kereta. Ni Tina ni perempuan. Dia bawa kereta mabuk pergi tepuh orang. Pergi tepuh orang menyebabkan mati kawan ni. Mati juga. Bila mati, kita lihat bagaimana kes baru ni tubik. Dianya dibicara ke bawah seksyen 29 Akta Kebajikan. Orang panggil gapo? Dia ni kerana ada 5 pertuduhan ke atas dia. Kalau mau nak baca ni banyak lah. Dadah lah, tak dadah, macam-macam. Cuma akhir sekali mahkamah buat tubik. Kesalahan dia memang bersalah lah. Gabriel hak dia kena penjara 6 tahun, denda 8,000. Hak matinya seorang. Sepatutnya berapa? Tak adilah 200 ekor lembu. Dan kita kena ingat undang-undang dalam negara kita ni, denda tu dibayar kepada mahkamah, dibayar kepada orang panggil kerajaan. Tapi dalam undang-undang Islam, bayaran itu dibayar direct kepada waris si mati. Kalulah 1.5 juta, waris dia boleh 1.5 juta. Kalau 500,000, waris dia boleh 500,000. Bukannya dibayar kepada mahkamah, bukan dibayar kepada kerajaan, tidak, tetapi dibayar kepada waris si mati direct dengan kita. Anak ayatnya itulah kesilapan orang-orang dulu. Kerana mereka tidak bersungguh-sungguh, kerana banyak halangan-halangan yang mereka alami untuk melaksanakan syariat Islam. Banyak halangan-halangan daripada penjajah sendiri, daripada orang Islam sendiri hak tak faham undang-undang Islam, maka berlakulah sebagaimana yang berlaku. Akhir sekali, minta maaf ambil masa sikit. Ambil contoh mudah. Wal iyazu billahi min zalik. Kita mari masjid, wal iyazu billahi min zalik, motor kita hilang ataupun kereta kita hilang, wal iyazu billahi min zalik. Kita balik semaya, kita pergi balai polis tepi ni. Kita buat report.
Kata kereta ambo sikit hilang. Bila sikit hilang? Okey. Tak apa, ambo akan siasat. Siasat. Alhamdulillah, boleh telefon kita jumpa motor kita. Jumpa kereta kita, motor lah mudah. Boleh panggil pergi bala. Kita pergi bala. Kita tanya polis, mana motor? Tinggal raka saja. Oh, enjin ambil demo, eju ambil demo, tinggal raka. Lepas tu berigak ke dia orang yang curi. Ada tu. Dia ngaku dia curi. Ambo nak tanya, polis ada WPT ke? Untuk beli motor baru. Jangan royak polis. Sebab dia undang-undang lagu tu dah. Tak boleh siapa. Nana pula kita pinjam PT, jual tanah, jual lembu nak beli motor, nak mari-mari masjid. Tapi dalam undang-undang Islam, mengikut mahkamah syariah Islam kita dibenarkan untuk pergi ke rumah penjenayah tadi. Contoh, budak-budak dadah lah. Mak pak kaya. Cuma dia orang dadah, dia ambil motor kita. Tengok-tengok, oh, anak kahwin ni. Mahkamah syariah benar. Kita pergi ke rumah dia, kita jual barang-barang dia. Jual barang dia. Jual laptop ke, jual iPhone ke, jual telefon. Bolehlah 10,000. Kita ambil 10,000 tadi, kita bayar ke motor kita nilai semasa motor kita. Kalau motor kita 5,000, kita cabut daripada 10,000 tadi 5,000 tu ambil kita. 5,000 tadi tu kena wismula dia. Bapa? Bukan PT kita tu, PT dia. Jadi kita ambil 5,000 tadi, hak PT kita je. Nak oyak undang-undang Islam, mahkamah boleh buat. Maknanya tak sakit kepala lah kita. Maknanya undang-undang Islam benar. Orang ni bayar balik nilai kereta kita ke, motor kita ke, boleh bayar balik. Kita tak sakit kepala cari PT lain, butai dengan orang lain. Ni undang-undang Islam hak kita belajar. Sebab tu kita kena pakak-pakak doa kepada Allah. Biar undang-undang Islam ni dapat ditegakkan dalam negara kita, supaya banyak perkara hak kita boleh buat mengikut undang-undang Islam ni terbaik kepada orang Islam dan juga kepada orang-orang bukan Islam. Amo rasa cukup setakat tu dulu. InsyaAllah bulan depan ni kita akan masuk pula tajuk yang seterusnya, iaitu tujuan kenapa Allah Ta'ala laksanakan qanun jenayah syar'iyah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amo minta maaf banyak sebab ambil masa sikit pada pagi ni. Aku qali hadza wa sazimali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.